Baik. Menjiwai apa yang telah pun dizahirkan sebentar tadi, mengingatkan kita bahawasanya setiap apa yang berlaku ada hikmahnya, dan kita tahu apabila adanya PKP, ramai sebenarnya yang cukup terkesan dari segi aspek ekonomi. Kita mendengar rintihan ramai juga yang berkecimpung di dalam dunia seni, terutama sekali pemuzik dan juga artis yang terpaksa mencari kerja lain, ada yang terpaksa menjual peralatan muzik mereka, dan kadar pengangguran juga agak tinggi dalam sektor-sektor ini. Termasuklah juga sektor pelancongan, sektor penerbangan dan sebagainya. Banyak sektor yang terkesan teruk akibat daripada pandemik ini, dan kita akan bersama dengan seorang tamu melalui Skype untuk membincangkan bagaimana cara untuk menangani semua ini. Profesor yang akan bersama kita adalah Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi dan pensyarakanan bersama Putra Business School. Terima kasih Prof kerana bersama kami. Ya, selamat pagi Terence dan Hani. Ya, selamat pagi. Selamat berpuasa Prof. Angka pengangguran pada bulan Januari dilihat meningkat susulan PKP 2.0 pada ketika itu. Jadi bagaimana sebenarnya respon Prof kepada angka pengangguran terkini di Malaysia? Ya, kita merujuk kepada data ataupun statistik yang diberi oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Memang kalau kita mahu membandingkan apa yang berlaku sejak setahun dua, kalau kita merujuk kepada jumlah pengangguran 2019, dulu 508,000 saja yang menganggur. Pada tahun 2020 apabila kita ditimpa pandemik COVID-19 ini meningkat sehingga 711,000, dan apabila Terence menyebut tadi bahawa Januari meningkat lagi kepada 782, ianya seolah-olah menjadi lebih serius. Namun saya mahu juga merujuk kepada statistik terkini lah yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan pada bulan April bulan lepas, yang merujuk kepada statistik pada Februari bahawa jumlah penganggur telah turun sedikit, turun 0.6% kepada 777,000, tetapi ianya masih merupakan angka yang tinggi. Dan apabila kita melihat senario yang berlaku sekarang, apabila kadar jangkitan masih lagi kekal tinggi, malahan menunjukkan peningkatan, kemungkinan kita sekarang boleh dikatakan dalam gelombang keempat, dan juga pelaksanaan PKP di banyak daerah dan negeri seluruh semenanjung ataupun Malaysia, kita melihat ianya merupakan sesuatu isu yang masih lagi perlu ditangani. Isu pengangguran ni amat penting kerana setiap individu yang menganggur ni, dia tidak semestinya dia saja yang akan hilang punca pendapatan ataupun tidak mampu menampung keseharian, tetapi kadang-kadang setiap individu itu ada yang bergantung padanya. Isi rumah, kalau dia adalah seorang individu lelaki, mungkin ada isteri, ada anak yang mengharapkan gaji ataupun pendapatan untuk menampung keseharian. Jadi ini adalah sesuatu isu yang amat serius, dan kalau kita rujuk kepada peruntukan dalam belanjawan 2021 dan juga pakej rancangan yang terkini Permekasa, memang satu aspek yang amat penting ialah bagaimana kita dapat mengurangkan kadar pengangguran ini secepat mungkin. Baik, dan seperti mana yang disebutkan tadi, bahawasanya keadaan nampaknya semakin serius, dan adakah sebenar-benarnya kita bersedia, sebab ini kalau diikutkan kita dah masuk pusingan ketiga untuk PKP. Adakah kali ini kita benar-benar bersedia? Ya, kalau menyebut bersedia ni ada dua. Satu, bersedia dari segi menangani krisis kesihatan. Adakah kita punya frontline kemudahan infrastruktur, katil, ICU dan sebagainya cukup untuk menampung peningkatan yang kembali mendadak ini, dan adakah kita juga bersedia dari segi menangani krisis ekonomi, memastikan bahawa pertumbuhan ekonomi kembali menjadi positif.
sebab kita sekarang dalam kemelesatan ekonomi. Dua suku terakhir tahun lepas sebenarnya kita mengalami penurunan KDNK, dan kalau kita menyebut adakah kita bersedia, sebenarnya perancangan untuk bersedia terhadap apa sahaja yang berlaku tahun ini telah dibuat sejak daripada tahun lepas lagi. Kalau kita lihat dalam Rajam 21 memperuntukkan perbelanjaan yang paling tinggi, dan kalau kita lihat juga tahun ini kerajaan telah mula mencari sumber kewangan seperti menerbitkan sukuk dan juga mengguna pakai sebahagian dari peruntukan daripada KWAN, Kepulauan Amanah Negara, dan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahawa apa sahaja perancangan menangani krisis yang kita alami sekarang ini dapat menjadi lebih efektif. Dan yang penting sebenarnya dari segi persediaan itu, kalau kita lihat program imunisasi kebangsaan telah berjalan dengan lancar sekarang, kerana kita mahu memastikan dapat imuniti kawanan ataupun herd immunity itu secepat mungkin supaya sektor ekonomi kembali dapat dibuka sepenuhnya seperti sebelum ini. Kalau kita lihat kepada situasi yang berlaku di India, di mana gangguan kepada cara hidup masyarakat di sana mengakibatkan mereka terpaksa berpindah daripada pusat-pusat bandar kepada kawasan-kawasan kampung, dan disebabkan tidak ada punca pendapatan di situ, industri-industri mikro, industri kecil terpaksa tutup, maka mereka yang berhijrah balik ke kampung membawa bersama dengan mereka virus, dan disebabkan oleh itu bahawa penularan yang begitu besar pada skala yang kita lihat sekarang ini telah pun berlaku. Di Malaysia juga mereka menjalankan perusahaan mikro disebabkan oleh PKP tidak dapat untuk membuka gerai-gerai dan kedai-kedai kecil di mana mereka mendapat pendapatan secara harian. Jadi apakah solusi kepada semua ini, dan kita ingin supaya mereka tidak berlaku situasi yang sama seperti India di mana mereka balik ke kawasan kampung dan membawa bersama dengan mereka virus tanpa disedari. Ya, kalau kita merujuk juga statistik mereka yang bekerja, mereka yang kehilangan pekerjaan, memang sebenarnya sebahagian besar yang kehilangan pekerjaan adalah mereka yang berniaga secara sendiri, perniagaan mikro ataupun kata sole proprietor, perniagaan tunggal. Dan mereka inilah yang paling mudah terkesan apabila berlakunya krisis seperti ini, kehilangan pendapatan, pekerjaan. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ini, inilah yang terjadi kepada mereka. Tetapi apabila kita mengenakan PKP, kita harap mereka tidak akan pulang ke kampung tetapi kekal di tempat masing-masing. Namun satu lagi isu ialah jika tak boleh berniaga, kehilangan pekerjaan dan tak boleh balik kampung, jadi bagaimana dengan nasib mereka? Dan kalau kita lihat pun sebagai contohlah di Selangor, sebab saya pun duduk Selangor dalam daerah yang kena PKP ni, sebagai contoh Menteri Besar Selangor pun dah kata akan tutup Bazar Ramadan bermula Sabtu ini. Dan apakah penyelesaiannya kalau punca pendapatan itu telah tiada? Maka apa yang masih lagi dibenarkan oleh kerajaan ialah untuk membolehkan perniagaan mereka dilangsungkan melalui atas talian. Dan kalau kita bercakap tentang penggunaan teknologi, sekarang ini apa yang kita cuma perlu ada hanyalah kata telefon pintar dan juga data plan, internet. Dan perniagaan mikro ini juga memang kita harap kita dapat bantu mereka untuk kata mendigitalisasikan perniagaan mereka supaya walaupun tidak dapat buka gerai dan sebagainya, tetapi mereka masih lagi mampu berniaga dari rumah dan membuat penghantaran kepada pelanggan mereka. Namun bantuan tunai juga penting, dan kalau kita merujuk juga kepada kerajaan negeri seperti Selangor, mereka akan memberikan bantuan tunai. Dan kalau kita kepada pekerja ataupun perniagaan mikro yang terjejas. Dan kalau peringkat nasional, jika PKP ini terpaksa dilanjutkan lebih lama lagi disebabkan tidak dapat menurunkan kadar jangkitan, saya melihat mungkin ada keperluan untuk satu lagi pelan rancangan fiskal yang memfokuskan membantu individu dan juga perniagaan mikro yang terjejas teruk. Dan ini juga adalah suatu kitaran yang agak berbahaya di mana kerajaan tidak dapat mengambil pendapatan daripada percukaian disebabkan rakyat pun tidak ada sumber pendapatan. Jadi bagaimana untuk membayar cukai kepada kerajaan, dan kalau kerajaan diharapkan untuk memberi injakan secara tunai kepada ekonomi, dari mana akan kerajaan perolehi injakan tunai itu? Dan kita dapat lihat bahawa kerajaan juga terpaksa memberi peluang kepada rakyat untuk mengeluarkan
mengeluarkan duit daripada KWSP melalui program seperti iSinar. Pendapat Prof mengenai langkah ini di mana sebenarnya rakyat menggunakan duit sendiri yang bakal diguna pakai sepatutnya satu hari nanti untuk persaraan. Apakah kesan kepada ekonomi dalam jangka masa panjang? Ya, kalau kita merujuk kepada apa yang kerajaan lakukan sejak beberapa bulan sebelum tahun ini, tahun lepas hingga sekarang, kebanyakannya memang berbentuk suntikan tunai, tetapi impaknya memang sementara, iaitu kita lihat pertama moratorium, kemudian bantuan tunai melalui beberapa pakej rancangan dan kemudian kemudahan mengeluarkan wang daripada KSP. Namun bukan semua yang mencarum di KSP dan pengeluaran itu pun terhad sehingga 6 bulan dan tak lama lagi kita dah tak ada lagi kemudahan seperti itu. Dan disebabkan itu memang ada pula orang kata pandangan patutkah kita mengenakan ataupun kerajaan mengenakan cukai tambahan seperti mengembalikan cukai GST ataupun cukai berbentuk windfall tax ataupun cukai yang dikenakan kepada perniagaan yang mendapat keuntungan luar biasa semasa krisis ini. Dan ini semua sekarang telah menjadi pertimbangan. Namun kita tahu bahawa cukai yang dikenakan terutamanya yang terpaksa ditanggung oleh orang ramai akan lebih membebankan di dalam susunan seperti ini. Oleh itu saya melihat bahawa kerajaan masih lagi mampu mempunyai ruang untuk mencari dana ataupun pendapatan tambahan melalui sumber lain seperti yang saya sebut menerbitkan sukuk dan sebagainya sebelum memikirkan cara lain untuk membantu mereka yang terjejas ini. Dan pastinya langkah pertama itu bukanlah untuk memberi impak kesan lebih banyak lagi kepada rakyat, sebab kita rakyat pun dah banyak menanggung kesesaran juga berkaitan dengan aspek ekonomi. Dan mungkin dari segi pelaburan dari luar, dan kita ingin lihat juga bagaimana situasi PKP ini akan menjejaskan juga dan kata kesukaran untuk menyusun atur operasi dan juga apa sebenarnya strategi yang perlu dilakukan untuk kita meyakinkan mereka untuk terus melabur dalam negara kita. Ya, pelabur ni banyak jenis. Kalau kita tengok mereka yang melabur dalam bond ataupun sukuk, mereka masih lagi mahu melabur dengan kita dalam bentuk itu sebab keyakinan terhadap kekuatan ekonomi negara kita masih lagi ada. Kalau kita menyebut pelabur equity, memang mereka belum masuk lagi sebab mereka hanya bertumpu kepada negara ataupun pasaran yang memberikan pulangan yang tinggi. Dan kalau kita menyebut kepada FDI, Foreign Direct Investment, ini adalah satu strategi yang penting dirangka sekarang untuk memastikan mereka akan datang melabur di dalam negara kita. Dan strategi yang boleh dilakukan bergantung sepenuhnya kepada secepat mana kita berjaya mendapatkan herd immunity ataupun imuniti kawanan, iaitu lebih 80% daripada penduduk dewasa negara kita mendapat vaksin untuk COVID-19 ini. Kerana apabila ini berlaku, tidak akan lagi berlaku penutupan sektor ekonomi secara tiba-tiba dan juga kawalan pergerakan dapat dilonggarkan, mungkin akan mewujudkan travel bubble, gelombang belonan kalau boleh bagi bubble yang mana membenarkan pergerakan antara negara-negara yang telah mengalami herd immunity ini. Ini sebenarnya akan memberi gambaran ataupun signal kepada pelabur-pelabur bahawa the worst is over, kita boleh menjalani normal baru dan mereka akan kembali yakin untuk melabur di dalam negara kita. Kita mempunyai penduduk dewasa lebih kurang 18 juta orang dan ditambah pula dengan penduduk tetap dan juga warga negara asing yang berada di sini, mungkin menjadikan jumlah itu lebih kurang 25 juta orang yang terpaksa menerima vaksin untuk kita mendapat satu tanda herd immunity ataupun imuniti kelompok. Namun setakat ini 1.5 juta sahaja lebih kurang telah menerima suntikan vaksin. Bagaimana pergerakan kita ke arah imuniti kelompok itu? Capaian kita adalah sangat sedikit dan agak perlahan sebenarnya. 4,000 dos sehari. Kalau kita ikut trend 4,000 dos sehari, kita perlukan lebih kurang 1,000 hari. 1,000 hari. Maka 3 tahun untuk kita mendapat imuniti kelompok. Jadi bagaimana untuk kita tambah baik dan percepatkan lagi proses ini?
Kalau kita rujuk kepada laman sesawang vaksincovid.my itu pun sebenarnya kenapa kita tak ramai lagi yang mendapat vaksin ni disebabkan faktor bekalan vaksin tersebut. Kita belum lagi dapat bekalan sepenuhnya 20 juta ataupun yang boleh digunakan untuk menyuntik vaksin. Tetapi kalau merujuk kepada MOSTI bahawa kita akan mula mempunyai bekalan yang mencukupi untuk meningkatkan suntikan setiap hari itu bermula Jun, dan kalau ikut perancangan mungkin Oktober November baru kita akan mencapai herd immunity tersebut. Jadi apa yang bila saya tengok statistik itu dan saya tengok jumlah bekalan yang kita ada sekarang ini, memang pada bulan Jun nanti kita akan mula seiring, selari, iaitu jumlah mereka yang mendaftar dengan jumlah bilangan vaksin yang ada di negara kita akan mula sama ataupun matching. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ni, mungkin nampak perlahan tetapi sebenarnya dia masih lagi on track. Apakah pandangan Prof berkaitan dengan golongan anti-vax yang menentang pemberian vaksin ini di media sosial dan sebagainya, dan mereka sendiri pun tidak mendaftar. Mereka mengeluarkan diri daripada herd immunity ataupun kumpulan tadi, dan mereka cuba menarik lebih ramai orang untuk keluar bersama dengan mereka. Ya, dan bagaimana tindakan ini sebenarnya boleh memberi impak juga kepada hala tuju ekonomi negara kita? Ya, betul. Apabila golongan ini melakukan ataupun menyebarkan benda yang tidak betul, terutamanya sekarang kita lihat dalam media sosial, platform media sosial ini amat mudah untuk menyebarkan benda yang tidak betul. Ini amat penting, terutamanya di pihak kerajaan, di peringkat di pihak media prime news ni, untuk sentiasa memberikan penerangan kepada rakyat tentang kepentingan untuk mendapatkan vaksin untuk melindungi bukan sebenarnya diri kita tetapi juga keluarga dan rakan di sekeliling kita. Namun memang penguatkuasaan juga perlu ada. Kita tidak boleh hanya membendung ataupun memberikan maklumat tanpa turut mengawal pergerakan ataupun aktiviti ataupun tingkah laku yang dilakukan oleh mereka. Penguatkuasaan itu penting, kita perlu melaporkan tindakan mereka ni kepada pihak berwajib supaya ianya menjadi yang kata satu deterrent ataupun halangan untuk mereka melakukan tindakan yang lebih serius daripada ini. Dan memang apabila kita lihat jika ini dibiarkan berluasa, proses pengimunisasi itu akan menjadi lebih perlahan dan akan melambatkan lagi proses pemulihan ekonomi. Sebab jika kita tidak mendapat herd immunity itu, maka agak sukar untuk kerajaan membenarkan kembali pergerakan merentasi daerah, negeri dan juga daripada luar negara. Dan ini memang akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi. Kita menjangkakan mungkin separuh tahun kedua apabila bermula mungkin bulan 9 ke 10 tu kita akan mula menyaksikan kembali pertumbuhan yang positif. Namun jika ini berlaku, iaitu apabila imuniti itu tidak dapat dicapai dengan lebih cepat, ia akan menyebabkan pemulihan itu hanya berlaku pada suku akhir tahun 2021. Dan ini yang kita tidak mahu sebenarnya. Ya. Baik, jadi adakah unjuran yang pernah dibawakan oleh IMF sebelum ini, iaitu kesan pertumbuhan ekonomi sekitar 6.5% perlu disemak semula? Kalau kita lihat baru beberapa hari lepas, satu organisasi penyelidikan ekonomi AMRO ataupun ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office menjangkakan ekonomi Malaysia ni lebih kurang pertumbuhan positifnya sekitar 5.6%, iaitu sedikit rendah daripada apa yang juga diunjurkan oleh Bank Negara, sekitar 6 hingga 7.5%. Namun kita lihat bahawa ianya masih kekal positif, yang penting positif, dan kita lihat juga sebenarnya kerajaan telah banyak belajar daripada apa yang berlaku tahun lepas, dan kalau kita lihat juga langkah kawalan yang dilakukan tahun ini lebih bersasar dan kekal membenarkan ekonomi masih lagi berjalan walaupun SOP yang lebih ketat. Jadi saya lihat pertumbuhan positif 5-6% itu masih lagi sesuatu yang harus kita boleh capai lah sebenarnya. 5% itu berbanding dengan 2020 yang merupakan tahun yang memang teruk.
Apa pun, terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan kita ucapkan selamat menyambut Aidilfitri, pendahuluan daripada kami kepada Prof seisi keluarga. Terima kasih. Dan memandangkan Prof berada di Selangor. Jadi selamat ber-PKP juga. Ber-PKP. Dah sasut. Duduk rumah je lah. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi. Baik, dan telah pun selesai itu bersama dengan Profesor Mahir Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengasis ekonomi dan juga pensyarakan Putra Business School PBS, dan kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini untuk perkongsian perkara-perkara yang lain, antaranya kita nak berwangi-wangian dan begitu kita akan bersama dengan Kak Lina Pompom seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami.